Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakwan Zamir bin Idris. Nombor matrik 17 DKA 21F1051. Saya dari kumpulan 7. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Definisi teknologi. Teknologi ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Yang kedua ialah teknologi berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip sains. Poin kita yang seterusnya ialah fungsi teknologi. Fungsi teknologi yang pertama ialah berfungsi sebagai alat komunikasi antara manusia. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram untuk berkomunikasi. Perkara ini dapat mengeratkan hubungan kita antara manusia. Fungsi teknologi yang kedua ialah teknologi dapat meningkatkan sektor pendidikan. Sebagai contoh, guru-guru dapat menggunakan Google Classroom untuk mengajar murid-murid atau memberi kerja murid-murid dalam Google Classroom. Guru-guru dan juga murid boleh menggunakan Words dan PowerPoint untuk membuat perbincangan semasa belajar. Poin kita yang seterusnya ialah kepentingan teknologi. Teknologi dapat membuka peluang kerjaya dan perniagaan di dalam negara kita. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan teknologi untuk menjalankan perniagaan secara atas talian. Perkara ini dapat membantu peniaga daripada membayar kos tempat berniaga. Seterusnya ialah teknologi dapat membantu menjimatkan kos pengangkutan dan perhubungan. Sebagai contoh, negara kita mempunyai lebuh raya dan kereta api yang mengenakan cas tambang yang rendah. Yang terakhir ialah teknologi dapat memudahkan kerja dan menjimatkan kos. Antara alatan atau gadget yang dapat memudahkan kerja ialah komputer dan telefon. Hari ini saya akan membentangkan tentang kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meluaskan aktiviti perniagaan. Contohnya dapat menjimatkan kos dan tenaga serta mengurangkan pengurangan modal terhadap cukai. Yang kedua ialah memudahkan cara kita bekerja. Contohnya membolehkan organisasi berhubung dengan pelanggan, pengurusan dan bekerja dengan lebih pantas. Disebabkan kemajuan teknologi, masyarakat di Malaysia telah terdedah kepada budaya luar. Dengan wujudnya teknologi seperti televisyen, komputer dan telefon pita, mereka dapat mengetahui perkembangan semasa di dalam dan di luar negara. Masyarakat juga telah menyematkan kehidupan budaya luar dalam kehidupan seharian. Oleh sebab itu, masyarakat kini memakai pakaian yang tidak menutup aurat kerana terlalu mengikuti fashion atau trend yang berlaku pada budaya luar. Contohnya, media sosial menjadi medan untuk mencari pakaian yang cantik dan unik walaupun tidak mematuhi syariat Islam. Disebabkan pengaruh teknologi dan media sosial juga, masyarakat terlepas pandang terhadap hukum hakam sebagai umat Islam. Jika perkara ini berlaku berterusan tanpa ada sesiapa yang menegur atau membuat sesuatu yang dapat
menghentikan perkara yang tidak sepatutnya diikuti ini, maka masyarakat kita akan ditelan zaman. Walaupun teknologi membawa banyak faedah kepada kita, namun haruslah kita beringat bahawa pengaruh teknologi juga boleh membawa kita kepada kemusnahan etika dan peradaban dalam masyarakat, khususnya masyarakat Malaysia. Kesimpulannya ialah penggunaan teknologi boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan, namun ianya bergantung kepada cara individu yang menggunakannya. Oleh sebab itu, kita hendaklah bijak dalam menggunakan kemudahan yang ada tanpa mengetepikan etika dan peradaban agar kemajuan teknologi tidak meruntuhkan kehidupan generasi akan datang. Terima kasih. Hai, nama saya ialah Jonathan Maslamani Analalaki Isaac Orlando. No metrik saya ialah 17 DKA 21F 1057. Hari ini saya nak membentangkan tentang faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Saya dibahagikan tajuk ini kepada dua kategori, iaitu dari segi politik dan dari segi ekonomi. Jadi yang pertamanya dari segi politik. Poin yang pertama ialah teknologi memainkan peranan yang sangat penting terhadap politik negara kita. Seperti pada zaman dahulu, mesyuarat-mesyuarat penting hanya berlaku dalam satu bilik yang bertutup dan keputusan yang diambil dalam mesyuarat tersebut juga dibagi tahu kepada rakyat lambatnya. Manakala pada masa kini, rakyat boleh menonton mesyuarat penting iaitu mesyuarat parlimen melalui televisyen atau telefon pintar dengan mudah. Teknologi juga membantu untuk menguruskan pelbagai perkara politik di negara kita. Antaranya ialah pihak kerajaan boleh mengumumkan perkara-perkara penting kepada rakyat dengan mudah, seperti membuat siaran langsung melalui televisyen dan mengeluarkan notis dalam sosial media. Seterusnya, kemajuan teknologi juga membantu pihak kerajaan kita untuk menjalankan kempen-kempen penting dengan mudah, seperti kempen perpaduan dan kempen alam sekitar dengan menggunakan teknologi. Contohnya, menyebarkan info-info tentang kempen tersebut di sosial media atau televisyen. Kemahiran menggunakan teknologi tersebut mampu mempercepatkan segala urusan pentadbiran negara, swasta dan juga individu di mana sebagai analoginya, kerja pengurusan dokumen permohonan dan sebagainya menjadi tepat dan cekap. Segala data dapat diproses dan disimpan dengan segera tanpa membuang masa, termasuklah segala urusan kewangan melalui mesin teller automatik iaitu ATM dan internet bagi memudahkan urusan kewangan di seluruh dunia dengan lebih cepat dan berkesan. Seterusnya, dari segi ekonomi, sektor pertanian telah menyumbang kepada asas pembentukan ekonomi Malaysia, terutamanya semasa era selepas merdeka, yang pada tersebut majoriti penduduk tertumpu kepada kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. Kemajuan teknologi juga amat berguna dalam sektor pertanian. Contohnya, penggunaan baja organik dan aplikasi bioteknologi juga menyumbang pembangunan pertanian dan meningkatkan pengeluaran bekalan makanan. Baja organik yang digunakan untuk tanaman sayur-sayur bebas daripada pencemaran baja kimia dan bahan kimia yang lain. Sayur-sayuran yang menggunakan baja organik mempunyai kadar pembesaran yang cepat dan subur. Seterusnya, penggunaan bioteknologi dalam penghasilan makanan ternakan kambing dan lembu menggunakan hampas kelapa sawit telah berjaya menghasilkan lembu yang cepat membesar dan kurang mengandungi lemak dalam daging berbanding dengan penggunaan dedak sebagai makanan. Akhir sekali, teknologi pertanian ini juga dapat membantu para petani untuk meningkatkan pengeluaran mereka dalam jangka masa yang pendek. Pada suatu ketika dahulu, sebelum sebarang teknologi pertanian diperkenalkan, masa yang lama diperlukan bagi mendapatkan tanaman. Namun demikian, kini pelbagai jenis tanaman dapat dinikmati oleh kita tanpa mengira musim atau masa. Yang ini adalah faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Ini adalah contoh-contoh peralatan atau kaedah yang digunakan dalam pertanian, yaitu kemajuan teknologi. Kita boleh menampak dalam bidang pertanian ini
Pelbagai alat teknologi menggunakan atau digunakan untuk meningkatkan bekalan makanan di negara kita dan di seluruh dunia juga.